Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi penuntut ilmu yang saya hormati dan kasihi sekalian. Syarahan kedua dalam kursus MPU 3312 kali ini bertajuk Hidup Lestari Kaedah Herba Organik. Nama saya ialah Profesor Dr. Fazilah Adibah Abdul Majid. Saya adalah seorang pensyarah dan penyelidik di Institut Marine Biotechnology UMT. Saya boleh dihubungi melalui email, WhatsApp dan Facebook. Di sini saya sediakan ringkasan biodata saya. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Kemasik, Terengganu. Saya mendapat pendidikan awal di Terengganu dan kemudian melanjutkan pelajaran ke United Kingdom. Saya meminati bidang pembuatan ubat-ubatan sejak daripada kecil. Semasa pengajian peringkat sarjana dan PhD, saya mengambil pengkhususan di dalam bidang pemprosesan produk biofarmaceutical. Namun sejak tahun 2000, saya mengambil keputusan untuk membangunkan ubatan berasaskan herba secara saintifik berpandukan kaedah farmaceutical. Dalam tempoh 20 tahun penglibatan saya dalam penyelidikan ubatan herba, saya telah menghasilkan banyak produk ubatan herba. Antaranya ialah Idasin dan Cynasin yang dipasarkan oleh ProLeaf Life Sciences Sdn Bhd dan Capacare Hawalin R38 JD10 dan Sanatif dipasarkan oleh Naturemedic Laboratories Sdn Bhd. Ada banyak lagi ubatan herba yang masih di dalam kajian. Jika anda betul-betul berminat dengan ubatan herba, anda boleh menyertai kumpulan penyelidikan saya seawal tahun 2. Tajuk syarahan saya ialah Hidup Lestari Kaedah Herba Organik. Ada dua terma penting yang anda mesti fahami. Yang pertama ialah hidup lestari dan yang kedua ialah herba organik. Kita mesti tahu makna perkataan-perkataan ini sebelum memahami maksud terma-terma ini. Kehidupan ataupun living ialah kaedah di mana suatu benda berupaya untuk berfungsi dengan cara berinteraksi dengan elemen lain di sekelilingnya. Lestari ataupun sustainable ialah suatu keadaan di mana aktiviti yang dijalankan itu mengambil kira penjimatan dan mengguna semula tenaga dan bahan bagi mengurangkan pencemaran dan pembaziran. Herba ialah tumbuhan yang digunakan untuk makanan, ubat-ubatan, bau-bauan, rasa dan juga kecantikan. Organik ialah bahan dari sumber semula jadi. Kehidupan lestari membawa maksud suatu kehidupan yang dijalani oleh seseorang dengan mengambil kira faktor penjimatan dalam penggunaan bahan semula jadi yang bakal habis, menggunakan sumber boleh diperbaharui, mengurangkan pencemaran dengan mengitar semula bahan yang telah digunakan. Kehidupan lestari ini merangkumi aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Herba organik pula membawa maksud herba yang ditanam menggunakan baja dan diselenggara menggunakan racun serangga semula jadi. Okey, sekarang saya nak tanya. Anda nampak atau tidak kaitan antara kehidupan lestari dan herba organik? Anda pernah nampak gambar rajah ini? Anda masih ingat apa yang saya terangkan? Adakah anda faham maksud gambar ini? Saya ulang semula. Sekarang ini, kita telah pun menggunakan 1.7 hasil bumi. Jika kita mahu terus hidup seperti hari ini pada tahun 2050, kita memerlukan 3 bumi untuk hidup seperti sekarang. Anda faham bukan? Ibaratkan kita ada duit simpanan untuk membiayai pengajian selama 3 tahun di UMT, tapi pada tahun pertama pengajian, kita telah berbelanja lebih separuh daripada simpanan itu. Jadinya, kita akan menghadapi masalah untuk meneruskan pengajian pada tahun 2 dan tahun 3 kelak. Melainkan pada tahun ini, kita berusaha menambah tabungan kita dan berjimat cermat dan tidak menghabiskan simpanan kita. Kita mesti ubah cara hidup kita kepada kehidupan yang lebih lestari. Masih ingat gambar ini? Tanah yang mati mesti disuburkan semula supaya hasil bumi boleh dikeluarkan semula. Hari ini, kemusnahan alam sangat dahsyat. Ia disebabkan oleh aktiviti manusia yang tidak terkawal. Akibat kerakusan kita menggunakan hasil bumi, tanah menjadi tidak subur, udara tidak bersih, mikroorganisma dan hidupan mati. Apabila tanah tidak subur,
pokok tidak tumbuh dan haiwan hilang sumber makanan. Tanpa tanaman dan haiwan, manusia juga kehilangan sumber makanan. Fenomena ancaman ini berlaku di seluruh dunia dan kita mesti melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bumi kita. Apakah yang kita boleh buat? Gambar rajah di sebelah kiri ini adalah salah satu tafsiran tentang kehidupan lestari. Kita boleh lakukan pelbagai aktiviti lestari yang boleh mengurangkan penghasilan karbon dioksida. Kita boleh gunakan panas matahari dan angin untuk mengeringkan pakaian. Kita boleh kitar semula bahan buangan. Kita boleh menjimatkan air semasa menggosok gigi, semasa mandi, semasa mengambil wuduk, semasa ke tandas. Kita boleh gunakan lampu LED dan sebagainya. Anda masih ingat apa yang saya sebutkan tadi di dalam slide nombor 5 dan nombor 6. Dunia kita telah kekurangan bekalan bahan tenaga diperbaharui dan tanah kita telah banyak yang tidak subur dan musnah. Orang ingat sustainable living itu adalah something yang viral. Tetapi sebenarnya sustainable living is about our survival. Anda tentu masih ingat gambar di dalam slide ini, bukan? Kitar semula sisa makanan adalah salah satu cara untuk kita menyuburkan tanah. Sisa makanan diuraikan oleh mikroorganisma menjadi kompos. Kompos itu kemudian dijadikan baja pokok dan mikroorganisma dalam kompos ini akan menghidupkan semula tanah menjadi subur. Tanah yang subur akan menghasilkan tumbuhan yang baik untuk manusia dan ternakan. Kompos sisa makanan juga akan mengurangkan masalah lelehan sisa toksik sampah dari mencemari sungai dan laut, yang mana akan merosakkan alam sekitar. Seandainya kitar semula ini berlaku dengan cekap, dengan kesedaran semua orang di dunia ini, maka kita akan hidup dengan lebih harmoni. Cuba amati gambar ini. Antara dua figura ini, yang manakah anda? Ayuh kita kupas satu persatu. Abang hijau. Tubuhnya sihat, tak perlu ke hospital. Makanannya, makanan segar. Makanannya, makanan hijau. Sumber vitamin dan mineral. Kurang penggunaan bahan api untuk memproses makanan. Kurang pencemaran kerana makanan dimasak terus dihidang, tak perlu pembungkusan. Tubuhnya kurus. Tak perlu selalu kena tukar saiz baju. Apa pula masalah dengan Abang Burger? Abang Burger makan makanan yang tidak segar. Makanannya telah diproses terlebih dahulu. Pemprosesan makanan memerlukan penggunaan tenaga dan sumber alam yang lain. Bahan pengawet banyak ditambah untuk mengelakkan daripada cepat rosak. Selalunya bahan yang telah lama diproses menjadi tasteless. Lalu pembuat makanan akan menambah perisa, pewarna dan lain-lain supaya kelihatan menarik dan berbau sedap. Makanan siap proses akan menggemukkan. Anda mungkin akan mudah dapat penyakit. Bila penyakit, perlu mendapat rawatan. Bila dirawat, anda memerlukan sumber keuangan. Jadi fikirkan apa yang perlu kita makan. Di sini saya kongsi sedikit rangkaian pemprosesan makanan. Implikasi guna tenaga dalam kitaran pemprosesan makanan diproses sangat banyak. Begitu juga dengan kesan pencemaran daripada rangkaian pemprosesan ini. Contohnya, penghasilan burger. Dalam sebungkus burger ada roti, salad, sos tomato ataupun sos cili, daging burger dan keju. Sebelum burger ini sampai ke mulut kita, banyak aktiviti yang berlaku. Dari ladang ke kilang, kemudian diangkut ke pusat pengedaran dan kemudian dihantar ke pusat jualan. Akhirnya, kita akan menggunakan pengangkutan ke pusat jualan untuk mendapatkan makanan tersebut. Dalam rantaian ini, banyak pencemaran berlaku. Aktiviti ladang besar menghasilkan pencemaran lelehan baja dan racun ke tanah dan udara, sisa kilang pemprosesan, pelepasan gas karbon monoksida kenderaan, pelepasan gas CFC dari peti sejuk dan peti sejuk beku, pembungkus burger dan sos dan lain-lain yang berkaitan.
Bayangkan sos tomato yang dibuat di rumah dan bandingkan dengan sos tomato yang dibeli di kedai. Membuat sos tomato di rumah hanya memerlukan 6 langkah. Namun, sos tomato yang dibeli di kedai menggunakan 14 langkah. Bahan pengawet makanan akan dimasukkan ke dalam sos tomato di kilang untuk tahan lebih lama. Jadi, proses manakah yang lebih lestari? Jadi, wajarkah kita tanam pokok tomato di rumah dan hasilkan sos tomato sendiri? Alangkah bagusnya jika sumber makanan kita tumbuh di sekeliling kita dan sisa makanan kita kitar semula untuk menjadi baja kompos organik. Tidak ada sebarang bahan kimia digunakan. Aktiviti menanam di kawasan rumah dan membuat baja kompos bersama-sama suatu keluarga akan memberi kenangan yang manis kepada seisi keluarga. Aktiviti ini mampu membentuk satu budaya suka menanam tumbuhan dan mencintai alam sekitar. Kenangan manis berkebun akan terpahat dalam diri masing-masing. Tanpa menggunakan racun serangga dan racun rumpai dan sebagainya, kita akan merasa selamat dan aman semasa berkebun. 2400 tahun dahulu, bapa perubatan moden dan juga ahli falsafah bernama Hippocrates memberi kata-kata hikmat. Let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. Maknanya ialah, jadikan makanan anda sebagai ubat dan ubat anda sebagai makanan. Mari kita sama-sama merenung sejenak kata-kata hikmah ini. Saranan ini dapat dilihat dalam pelbagai masyarakat di seluruh dunia termasuk di negeri Terengganu ini. Makanan harian tradisi kita adalah ringkas, banyak sayur dan tumbuhan yang ada di persekitaran. Di waktu anda berada di rumah semester ini, saya pasti anda dapat menikmati makanan segar yang disediakan oleh ibu anda dan bukan makan fast food yang telah lama diproses. Cuba bezakan khasiat makanan segar dengan makanan segera. Cuba kirakan nilai bahan yang boleh menyebabkan pencemaran dihasilkan oleh ibu anda dalam proses penyediaan makanan. Tentunya amat sedikit. Slide ini dan slide-slide seterusnya adalah tentang khasiat tumbuhan herba ubatan dan makanan. Pegaga. Saya harap semua kenal pokok pegaga. Ia merupakan herba pelbagai fungsi untuk kesihatan. Pegaga mempunyai bahan fitokimia yang dinamakan asiaticoside. Ia bersifat antioksidan, anti radang, membaiki luka dan bersifat immunomodulatory. Pegaga boleh dimakan mentah sebagai ulam atau salad. Ia juga boleh diproses untuk dijadikan minuman tambahan. Syarikat antarabangsa L'Oreal menggunakan ekstrak pegaga sebagai bahan aktif dalam produk penjagaan kulit yang dinamakan Revitalis. Ada banyak lagi ulam-ulaman dan herba yang biasa digunakan dalam masyarakat Malaysia. Tumbuhan yang boleh dimakan mentah atau dicelur biasanya dikategorikan sebagai ulam. Tumbuh-tumbuhan yang diproses untuk tujuan rawatan biasanya dinamakan herba. Ulam-ulaman seperti pucuk gajus dan daun selom senang didapati di pasar dan selalu dihidangkan di kafeteria dan restoran. Saya harap ada ulam dalam menu makanan tengah hari anda hari ini. Bolehkah anda senaraikan nama-nama tumbuhan yang terdapat di dalam gambar rajah ini? Iceberg dan Romaine lettuce ini biasa dijumpai di restoran. Satu cawan ataupun satu hidangan iceberg ada 8 kalori, 0.5 protein, 0.7 gram serat, mempunyai kalsium, potasium, vitamin C, folat dan vitamin K. Begitu juga dengan kandungan nutrisi Romaine lettuce. Bak choy, iaitu sawi putih, mengandungi vitamin C, vitamin A dan vitamin K. Ia juga mengandungi kalsium, magnesium, kalium, mangan dan juga zat besi. Amalan memakan sayur bak choy boleh mencegah rabun malam, mengurangkan risiko katarak dan masalah berkaitan dengan penuaan mata. Bak choy juga melindungi mata, tinggi nilai antioksidan, menguatkan tulang, hati dan mencegah barah. Dan ia juga berupaya menggantikan sel dan tisu tua atau yang telah rosak. Pokok sambung nyawa
juga dikenali sebagai Gynura procumbens, juga dikenali sebagai longevity spinach dalam bahasa Inggeris. Sesuai dengan namanya, pokok ini banyak khasiatnya. Antara sifat terapeutik daun pokok sambung nyawa ialah antioksidan, menjaga organ seperti hati, buah pinggang, usus dan sebagainya, bersifat anti-hyperglycemic iaitu berupaya menurunkan gula dalam darah, menjaga jantung dan mengawal tekanan darah tinggi, bersifat anti-kanser, antimikrobial, anti-radang dan meningkatkan kesuburan lelaki. Antara bahan fitokimia aktif yang terdapat dalam pokok sambung nyawa ialah kaempferol, myristotin, astragalin, rutin dan quercetin. Bahan aktif yang saya sebutkan ini sangat penting untuk menyelenggara tubuh kita. Saya sarankan anda semua untuk sentiasa makan daun pokok sambung nyawa ini sebagai ulam. Ia boleh dimakan mentah, dikeringkan dan dijadikan teh. Serbuk kering daun sambung nyawa boleh juga dikapsulkan sebagai makanan tambahan. Daun segar boleh digoreng, dibuat lauk masak lemak dan lain-lain lagi. Rasanya seperti daun salad iceberg. Pokok sambung nyawa ini sangat mudah hidup. Cara semaiannya ialah menggunakan keratan batang. Ia boleh ditanam di tempat teduh atau di bawah terik matahari. Pokok ini sangat kuat. Ia boleh hidup tanpa air dalam jangka masa yang agak lama. Walaupun sudah layu teruk, jika diberikan air, ia akan hidup semula. Memang mudah disambungkan nyawanya. Begitu juga dengan pokok ulam raja, iaitu Cosmos caudatus, tenggek burung dan pucuk jagus. Ulam-ulaman ini mempunyai banyak fitokimia aktif yang penting untuk menyelenggara tubuh kita setiap hari. Maklumat-maklumat berkaitan khasiat ulam-ulaman seperti yang tertulis di paparan ini bukanlah cerita-cerita dari orang tua-tua. Ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara saintifik. Saya sertakan nama-nama saintifik tumbuhan herba ulaman ini supaya anda boleh semak secara intelektual melalui sumber yang sah. Di sini saya bagi contoh bagaimana anda sebagai masyarakat terpelajar dan berilmu wajib mendapat maklumat yang betul dan sahih berkaitan sesuatu perkara, terutama tentang herba yang hendak digunakan. Kita mesti melatih diri untuk tahu apa yang kita makan, apa yang kita gunakan dan apa yang kita ikuti. Bukan hanya ikut-ikutan seperti orang lain di luar sana. Ada banyak enjin carian yang boleh digunakan. Contohnya Google Scholar. Jika anda type Cosmos caudatus hyperglycemic, kemudian tekan Enter, maka akan keluarlah maklumat kajian-kajian saintifik yang telah dijalankan ke atas Cosmos caudatus ataupun ulam raja. Dalam kes ulam raja ini, kajian klinikal telah pun dijalankan di Hospital UPM. Kajian mendapati bahawa pesakit diabetes yang diberi makan ulam raja sebagai ulam dalam tempoh 8 minggu rawatan menunjukkan perubahan yang sangat positif terhadap penurunan gula di dalam darah. Ini menunjukkan amalan makan ulam mempunyai kebaikan kepada tubuh kita. Anda boleh cuba mencari sendiri maklumat-maklumat berkaitan tumbuh-tumbuhan herba ulaman lain yang saya telah senaraikan. Begitu juga dengan daun kesum, Polygonum minus. Ia banyak digunakan dalam masakan pedas dan agak masam seperti laksa Penang dan asam pedas. Selain dari memberi bau yang unik, daun kesum telah dikaji dan didapati mempunyai keupayaan untuk menjaga lapisan usus dari terhakis oleh benda-benda yang bersifat mengkakis lapisan usus. Ia juga mengandungi fitokimia aktif seperti vitamin C, quercetin, kalsium dan sebagainya. Sayur-sayuran merupakan tumbuhan makanan. Bolehkah anda kenal pasti sayur-sayur yang ada di dalam gambar ini? Kesemuanya mempunyai khasiat tertentu bagi menjaga kesihatan. Kacang bende ataupun Abel muscus esculentus senang ditanam, cepat mendapat hasil dan bagus untuk kesihatan.
anda mesti pesan kepada ibu anda untuk sentiasa masukkan bendi dalam menu makanan sekeluarga. Begitu juga timun iaitu Cucumis sativus dan pegaga Centella asiatica juga digunakan sejak sekian lama dalam sistem makanan. Kedua-dua tumbuhan ini sangat berkhasiat untuk kesihatan tubuh kita. Mohon amalkan makan timun dan pegaga sebagai ulam. Begitu juga dengan khasiat petai iaitu Pauca speciosa. Ia telah banyak dibuktikan secara saintifik. Terdapat 23 kegunaan petai yang telah dikaji secara saintifik. Anda jangan takut dengan rasa dan bau petai. Ia bagus untuk anda. Keledek ataupun Ipomia batata adalah sejenis makanan. Pucuk keledek boleh dibuat sayur dan isinya direbus sebagai makanan. Keledek kaya dengan garam galian, vitamin dan ia boleh direbus atau digoreng. Keledek kaya dengan karbohidrat dan boleh menggantikan kentang dalam masakan. Ubi kayu banyak dijual di musim hujan. Ia bukan makanan orang miskin. Ubi kayu kaya dengan karbohidrat dan sumber pelbagai fitokimia seperti silymarin. Ubi kayu membekalkan tenaga, menaikkan berat badan, menghalang nyanyuk, mengurangkan risiko serangan jantung, melancarkan aliran darah dan mengawal tekanan darah. Kelapa bukan herba, tetapi ia adalah makanan berfungsi dan dikenali sebagai superfood. Banyak masalah kesihatan yang boleh dibantu menggunakan air kelapa, santan kelapa dan minyak kelapa. Begitu juga peranan air kelapa untuk menghilangkan dahaga dan melemahkan keracunan. Air kelapa adalah minuman sukan atlet Olimpik di Amerika. Roselle boleh dijadikan minuman kesihatan bagi pesakit diabetes, tekanan darah tinggi dan lain-lain lagi. Ada banyak laporan saintifik menunjukkan bahawa Roselle berpotensi sebagai sumber ekonomi baru. Boleh dijadikan pewarna makanan asli untuk kuih muih dan mungkin boleh dijadikan pewarna dalam cheesecake. Rempah juga adalah dalam kategori herba. Bolehkah anda namakan rempah ratus yang terdapat dalam gambar ini? Ada banyak herba dan tumbuhan boleh ditanam di kebun dapur rumah. Kunyit iaitu Curcuma domestica, cili, halia dan lain-lain sangat mudah ditanam dan boleh tumbuh dengan mudah di keliling rumah kita. Semua bahan asas makanan adalah hampir sama. Bahan-bahan tumisan yang tertera di dalam rajah ini adalah bahan yang sangat penting untuk menjaga kesihatan. Hatta ramuan sup juga sangat berkhasiat. Rempah kering seperti bunga lawang, jintan manis, jintan putih, halia, bawang putih, bawang merah, buah pelaga, bunga cengkeh dan kayu manis sangat bagus untuk menurunkan panas badan. Selain itu, semua bahan-bahan dalam sup ini merupakan bahan yang bersifat immunomodulatory. Ini adalah lauk-lauk yang disediakan secara tradisi dalam masyarakat kita di Malaysia. Kesemua masakan ini sangat berkhasiat jika dibandingkan dengan makanan segera. Ambil contoh laksam atau laksa yang dimasak seperti di dalam gambar ini sebenarnya sangat berkhasiat. Hidangan ringkas ini mempunyai sifat anti penuaan, boleh mencegah nyanyuk, anti radang, boleh mengawal tahap gula di dalam darah dan boleh mengekalkan berat badan yang ideal. Ulam-ulaman segar di dalam laksa ataupun laksam sepatutnya datang dari kebun herba dapur kita dan kita boleh menyediakannya untuk ibu kita. Makanan tradisi kita ikan singgang, nasi kerabu, ulam, cicah budu, sambal belacan, ubi kayu, masak lemak dan lain-lain kebanyakannya sangat berkhasiat untuk tubuh badan. Cuma hari ini kita dibanjiri dengan pelbagai jenis makanan siap proses. Makanan yang tidak sesuai dengan tubuh kita orang Melayu. Badan orang Melayu hari ini sudah sama dengan badan orang putih, orang Arab, orang Thailand, orang Cina dan orang India. Sebabnya,
kita makan apa yang mereka makan. Saya ingin sarankan kepada anda semua untuk mencari maklumat tentang khasiat ikan singgang yang pernah saya tulis dan saya post di dalam Google. Jadi anda boleh mencarinya. Saya kongsikan satu resipi mudah untuk anda sediakan dan kongsikan dengan keluarga. Teh bangun. Teh bangun ini dibuat menggunakan serai, halia dan daun bangun-bangun. Anda wajib tanam pokok-pokok ini di rumah. Gunakan baja kompos yang anda hasilkan untuk menanam pokok-pokok herba ini. Saya harap suatu hari anda akan dapat menyediakan ramuan teh bangun ini setiap hari. Ramuan teh ini sangat bagus untuk melegakan masalah berkaitan jangkitan virus. Ia membantu melegakan sakit tekak, demam, batuk dan juga selsema. Akhir kalam, saya sudahi dengan serangkap pantun. Laksam singgang makanan tradisi, diregu dengan budu belacan. Jagai alam hidup lestari, tubuh sihat, jaga makan. Sekian, terima kasih.